Dan antara poin lainnya, kita juga dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bila kita ada kuasa ni. Seperti mana kita maklumlah, amar ma'ruf nahi munkar ini tidak semuanya orang suka. Apabila kita ada ilmu, kita dapat melaksanakan sesuatu benda tu ataupun kita meletakkan sesuatu pelaksanaan kita itu kena pada tempat dia. Kita tidak menzalimi orang lain dan juga kita tidak menzalimi diri kita. Pada hari ini kita bukan nak bicara pasal politik. Akan tetapi untuk kita mendapatkan kuasa, tidak untuk kita ni berpolitik. Kotornya politik itu sebabnya orang yang belajar agama, orang yang tahu politik sebenar Islam itu tidak mahu terlibat. Tidak mahu terlibat dalam bidang politik. Hi guys, please subscribe channel Ambo Nak Besar deh. Jangan lupa like, share dan komen. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Silmi kerana sudah hadir pada pagi ini. Sama-sama. Bagaimana perjalanan daripada rumah ke sini tadi? Alhamdulillah berjalan dengan baik lah. Alhamdulillah lah. Mari dengan motor ke ataupun jalan kaki? Jalan kaki lah. Standard duk mesti. Mujahadah Ustaz Silmi dari rumah jauh. Kemudian mari dengan jalan kaki. Baik. Lagu mana sihat hari ni? Alhamdulillah. Sebab sekala. Alhamdulillah lah. Ustaz Silmi sihat dan kita di Ambon nak pesan sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz Silmi kerana sudi luangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita kongsikan manfaat kepada semua. InsyaAllah. Rakan-rakan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita kupas perbincangan bagi tajuk hari ini, anda lebih baik untuk like, share dan komen dan subscribe channel Ambon Nak Besar terlebih dahulu. Tekan tombol butang subscribe untuk dapatkan perbincangan-perbincangan semasa yang kami jalankan dari hari ini hingga ke Ramadan nanti dan akan bersambung selepas Ramadan. Baik Ustaz Silmi, kita terus kepada tajuk hari ini. Tajuk yang nak dibincangkan hari ini sangat luar biasa, iaitu kepentingan kekuasaan dan keilmuan kepada negara. Kepentingan kekuasaan dan keilmuan kepada negara. Satu tajuk yang cukup luas untuk kita bincangkan. Cuma hari ini kita akan bincangkan beberapa skop. Betul Ustaz Silmi? Baik. Ya, betul. Sebelum kita bincangkan, boleh Ustaz Silmi perkenalkan diri? Dari segi nama, dari segi kuliah, kemudian dari segi tarikh lahir kalau nak sebut. Senang nanti orang nak sambut. Dari segi di mana tempat tinggal dan sebagainya. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Silmi bin Muhammad Kamal. Kuliah Syariah Islamiah. Dan di Malaysianya duduk di Kelantan, Tanah Merah, dekatnya belakang Pantai Timur. Kampung Pecah-Beting. Oh, belakang Pantai Timur Tanah Merah. Baik. Pecah-Beting, Kampung Pecah-Beting. Dan duduk di Mesir pula, duduk di Bukhari, Bait Sahabah. Di Bukhari, Bait Sahabah. Tarikh lahirnya 15 bulan 10. Oh, lama lagi lah. 15 hari bulan 10. Jadi kalau sahabat-sahabat sampai bulan 10, jangan lupa untuk tonton balik video ini untuk ingat bilakah tarikh lahir Ustaz Silmi. 15 hari bulan 10. Baik, kita tak nak melengahkan masa kerana topik perbincangan kita pada pagi ini sangat hangat dengan cuaca pun yang sangat sejuk. Jadi tajuk kepentingan kekuasaan dan keilmuan kepada negara. Apakah yang dimaksudkan dengan kekuasaan dan keilmuan kepada negara tersebut? Sila Ustaz Silmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan dengan kekuasaan kita beri sebagai secara umum dulu lah deh. Baik. Kekuasaan itu ialah dengan maksud kita mempunyai hak untuk memerintah. Ataupun dengan maksud yang lain kita mampu melakukan sesuatu perkara. Maksudnya kita ada kuasa ataupun peluang untuk melakukan suatu perkara. Baik. Dengan contohnya kita memerintah negara lah. Sebagai contoh. Dan yang dimaksudkan dengan keilmuan pula ialah mengetahui sesuatu perkara. Dan keilmuan yang dimaksudkan dalam tajuk ini ialah ilmu agama. Sebab kita kata ilmu agama kerana ilmu agama ini tidak tertentu kepada perkara ibadah sahaja, tetapi dia ni menyeluruh. Ilmu agama yang secara menyeluruh. Ya. Ilmu agama secara menyeluruh. Begitu juga dengan agama Islam yang mana bersifat dengan syumul, menyeluruh. Dan segala aspek kehidupan kita ni.
Bermula kita daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur balik. Baik. Itu secara pengenalan ataupun konsep secara umum lah. Dan kita kata agama Islam ini juga kerana agama Islam juga telah meletakkan panduan kepada kita apabila kita berada di dalam situasi sedemikian, kita ada dalam situasi ini, maka Islam telah menetapkan kita kena buat lagu ni. Apabila kita berada dalam situasi ini, Islam telah tunjukkan kepada kita panduan-panduan apa yang perlu kita buat. Oh, maksudnya di Islam tu sendiri ada pelbagai jawapan yang kena pada situasi-situasi yang berbeza. Maknanya kalau situasi begini ada jawapan dah. Kalau begini ada jawapan dah. Maknanya tak perlu risaulah. Tak perlu risau. Baik. Seterusnya Ustaz Silmi, kalau takrifan kalau boleh dari segi tadi umum, dari segi khusus ada ke takrifan tertentu untuk kekuasaan dan keilmuan? Kekuasaan dalam negara. Baik. Saat ini saya sebut secara umum dan juga khusus. Mula-mula saya sebut secara umum, kemudian lepas tu saya mari pula secara khusus. Dengan khusus iaitu ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Agama yang kita tahu agama Islam lah sebagai agama yang syumul. Baik Ustaz Silmi. Itu adalah rakan-rakan, itu adalah orang panggil takrifan secara umum dan khusus yang telah dibentangkan oleh Ustaz Silmi sebentar tadi. Jadi sahabat-sahabat, kita masuk kepada soalan yang kedua, soalan yang cukup hangat untuk diperdebatkan, iaitu apakah kepentingan kekuasaan dan keilmuan? Kerana bila kita bincang tentang kekuasaan dan keilmuan mesti ada pentingnya. Jadi apakah kepentingan yang Ustaz Silmi nak sampaikan kepada rakan-rakan sekalian agar rakan-rakan semua sama-sama bermatlamatkan dengan matlamat yang sama? Baik Ustaz Silmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hari ininya kita nak sebut beberapa kepentingan sahaja. Baik Ustaz Silmi. Kerana kalau nak sebut belakang memang tak cukup masa. Sebab terlalu banyak. Kita ambil dalam 3 atau 4 gitu ya. Silakan Ustaz Silmi. Antara kepentingan kekuasaannya ialah kita dapat menyatukan ummah. Apabila kepentingan pertama kita dapat menyatukan ummah. Apabila kita adanya kuasa, secara tidak langsungnya kita ada kuasa untuk menyatukan ummah. Baik, betul. Sebagai contohnya berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana peristiwa hijrah. Apabila Nabi ini berhijrah ke Madinah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara kaum Muhajirin dan juga Ansar. Dan Nabi juga membina persaudaraan yang kukuh di antara mereka. Nak menunjukkan kukuhnya, kuatnya persaudaraan mereka ini sehingga setiap apa yang ada kaum Muhajirin ada, mereka berikan kepada kaum Ansar. Setiap apa yang ada kaum Ansar ada, mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Baik. Dan persaudaraan ini, penyatuan umat ini juga bukan hanya tertentu berlaku kepada umat Islam dan juga umat Islam. Tidak berlaku juga antara umat Islam dan juga orang yang bukan Islam. Baik. Sebagai contohnya dalam perjanjian dalam Piagam Madinah adanya disebut apabila orang Islam diserang oleh kaum Quraisy, maka semua kaum yang berada di Madinah perlu membantu umat Islam pada ketika itu. Itu sejarah yang dinakalkan oleh para ulama tentang kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan lagi. Antara kepentingan kuasa juga kita dapat menjaga agama. Dapat melaksanakan apa yang telah dilandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat beribadat seperti biasa. Kita dapat beribadat, kita boleh solat dengan molek, kita boleh puasa dengan molek. Kita juga boleh mengeluarkan zakat dengan molek. Berbeza dengan negara yang diperintahkan oleh orang yang bukan Islam. Sebagai contohnya yang berlaku di Uyghur. Uyghur, China. China. Yang mana negara mereka ini diperintahkan oleh orang yang bukan Islam. Kita lihat bagaimana mereka melaksanakan ibadat. Nak solat payah. Baik. Nak bayar zakat payah. Nak puasa payah. Malah mereka ini diseksa apabila sembahyang, apabila melakukan ibadat. Dan juga kita lihat, dan sejarah juga telah membuktikan bahawa orang yang berada di bawah pemerintahan orang bukan Islam ini, orang Islam yang berada di bawah pemerintahan orang bukan Islam diseksa dan dizalimi. Sebagai contohnya peperangan salib, yang mana tentera salib itu memenangi peperangan terhadap orang Islam. Bagaimana mereka melakukan terhadap tawanan-tawanan, apa yang mereka lakukan terhadap tawanan-tawanan, apa mereka lakukan terhadap wanita diperkosa
dan tawanan-tawanan dibunuh semuanya. Akan tetapi kita telah lihat sejarah telah membuktikan bahawa orang yang bukan Islam berada di bawah pemerintahan orang Islam, mereka selamat. Mereka terjamin keselamatan mereka ni selagi mana mereka tidak menentang agama Islam. Baik. Dan kita juga dapat melihat apabila orang Islam memenangi peperangan, kita lihat bahawa orang Bukan Islam. orang bukan Islam dan juga tawanan itu diberi dua pilihan, sama ada merdeka ataupun memilih Islam. Baik. Dan kaum wanita juga tidak diusik, malah diberi penghormatan kepada mereka. Baik, itu kita tengok apabila Islam yang memerintah. Secara umumnya apabila Islam yang memerintah, orang lain majoritinya Islam dan bukan Islam akan selamat. Ya. Tetapi bila orang bukan Islam yang memerintah, bila tentu orang Islam akan selamat. Ya. Betul. Baik. Bagaimana situasi di Malaysia? Situasi di Malaysia. Tentang kita kata sebagaimana poin pertama, iaitu menyatukan, apa poin pertama? Menyatukan umat. Menyatukan umat. Di Malaysia kita tahu kaum masyarakat yang majmuk, yang pelbagai kaum, betul? Adanya Cina, adanya Melayu, adanya India dan sebagainya. Bagaimana sudut pandang Ustaz Silmi mengenai pemerintahan Islam yang ada di Malaysia tentang kaum yang pelbagai ini? Adakah kenyataan yang dibuat itu sudah terbukti ataupun belum lagi terbukti? Setakat ini kenyataan itu orang kata 90%. Kerana kalau kita tengok ada setengah bangsa-bangsa lain selain Melayu dapat menerima Islam. Baik. Ada setengah lagi tidak dapat menerima Islam lah. Sebagai contoh kita lihat di Malaysia sendirilah. Ada setengah yang tidak suka lagi akid Islam, yang mana mengatakan Islam ini teroris, mengatakan Islam ini rasis dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun, walaupun mereka kata teroris ataupun rasis dan sebagainya, mereka tetap selamat, betul? Ya, betul. Mereka tetap selamat berada di negara Islam. Dan kita di negara Malaysia tidak menghalau mereka keluar negara sebagaimana negara-negara lain. Misalnya Thailand, misalnya kita boleh buat satu bandingan. Kalau saya nak tahu, Thailand ni apabila ada sahaja kecaman ataupun pendapat yang bercanggah dengan kesultan pemerintahan mereka akan ambil tindakan dan halau mereka. Adapun Malaysia, kita terbuka, betul? Kita terbuka. Itulah pentingnya kita kata pemerintahan Islam. Baik, saya sendiri. Dan poin lain? Dan antara poin lainnya, kita juga dapat melaksanakan amar makruf nahi munkar bila kita ada kuasa ni. Seperti mana kita maklumlah, amar makruf nahi munkar ini tidak semuanya orang suka. Tapi kalau kita ada kuasa, orang suka ataupun tidak suka, kita dapat juga melaksanakan perkara tersebut. Dan antara poin lain juga menjaga keamanan negara, dapat menjaga keamanan negara. Apabila kita ada kuasa, sudah tentu kita dapat menjaga keamanan negara. Keamanan negara ini dari dalam negara ataupun luar negara. Sebagai contohnya, apabila ada ancamannya dalam negara, maka kita telah sediakan satu anggota, iaitu anggota polis, untuk menjaga keselamatan dalam negara. Dan apabila ancaman itu datangnya daripada luar negara, maka kita telah ada satu anggota, iaitu tentera. Ya, askar. Kita juga telah membekalkan alat-alat peperangan apabila berlakunya ancaman-ancaman daripada luar negara. Baik. Itu maknanya kita apabila kita mendapatkan kuasa, sudah tentu kita dapat menjaga keamanan negara. Ya. Dan kuasa ini sangat penting kepada orang Islam dari segi kerana kalau orang Islam tak dapat kuasa, belum tentu negara, apabila orang bukan Islam yang dapat kuasa, belum tentu negara kita akan selamat. Betul? Ya, betul. Akan berlaku krisis dan sebagainya. Baik. Seterusnya Ustaz Simi, ada lagi yang nak dikongsikan tentang kepentingan ini? Kepentingan anak rasa setakat itu dulu. Itu secara konsep kepentingan kepada kekuasaan. Ya. Kepentingan kekuasaan kepada negara. Bagaimana pula tentang kepentingan ilmu kepada negara? Boleh Ustaz Simi rungkaikan 1-2 poin untuk kita bincangkan pada pagi ini? Kepentingan ilmu pula, apabila kita ada ilmu, kita dapat melaksanakan sesuatu benda tu ataupun kita meletakkan sesuatu pelaksanaan kita itu kena pada tempat dia. Baik. Kita tidak menzalimi orang lain dan juga kita tidak menzalimi diri kita apabila kita ada ilmu. Itu antara kepentingan ilmu. Wallahu a'lam. Apabila kita ada ilmu,
semestinya kita dapat menentukan yang mana yang betul dan mana yang salah. Ya. Terutama pada diri dan masyarakat umumnya. Kerana kita lihat hari ini berapa banyak pemerintah yang melakukan keputusan ataupun tindakan yang tidak berlandaskan, kurang tepat lah kita kata kurang tepat. Itu rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit sebanyak kepentingan yang penting yang sangat kita tekankan kepada masyarakat hari ini, betapa mestilah kekuasaan dan ilmu itu dikuasai oleh orang Islam, betul? Ya, betul. Jangan biarkan orang bukan Islam yang kuasai, kerana orang Islam yang kuasai negara, insya-Allah negara tersebut akan aman daripada ancaman. Adapun jika orang bukan Islam yang menguasai negara, belum tentu orang Islam yang akan aman dan selamat. Ya. Baik, kita terus kepada soalan yang ketiga, iaitu bagaimana cara untuk mendapatkan kuasa dan ilmu. Bagaimana cara untuk kita dapatkan perolehi kuasa tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Antara cara kita nak mendapatkan kekuasaan dalam sebuah negara itu, kita perlu lihat sistem dalam negara tersebut. Melihat sistem terlebih dahulu. Sebagai contohnya, ada setengah negara menggunakan sistem republik. Ada setengah negara menggunakan sistem demokrasi. Baik. Sebagai contohnya di Malaysia, kita menggunakan sistem demokrasi. Dan untuk mendapatkan kekuasaan tidak untuk kita ni mengundi. Dan perlu adanya satu kuasa politik dalam negara yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini di Malaysia misalnya kita demokrasi, maksudnya dari segi siapa-siapa yang nak jadi calon mesti mencalonkan diri dalam PRU, sebagaimana kita maklumlah, dan rakyat yang mengundi. Jadi sebagaimana anda petik daripada kenyataan Ustaz Silmi tadi, mestilah sebuah parti ataupun sebuah organisasi yang menegakkan Islam, yang memperjuangkan Islam. Jadi pada pendapat Ustaz Silmi sendiri, apakah parti dan organisasi yang memperjuangkan Islam pada hari ini di bumi Malaysia? Itu pendapat peribadi Ustaz Silmi. Itu masalah tu. Dia takut ada kecaman dan sebagainya. Kenapa Ustaz Silmi? Kerana kita menegakkan kebenaran, sembang santai secara syak. Sebelum jawab, kita minum syai dulu. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik Ustaz Silmi. Yakin anda percaya dengan kebenaran Ustaz Silmi? Yakin. Kerana Ustaz Silmi kupas kebenaran pada hari ini, Ustaz Silmi juga jangan takut-takut. InsyaAllah. Percaya. Dan antara parti yang ada di Malaysia yang menegakkan agama Allah ini ialah yang pada diri anda sendirilah anda nampak, ialah PAS dirilah. PAS, Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Yang mana mereka ini dasar mereka ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Maksudnya Ustaz Silmi hari ini lebih cenderung kepada PAS sebagai parti yang menegakkan kesyumulan Islam. Tapi kita tidak nafikan bahawa parti-parti lain juga memperjuangkan, tetapi secara tidak syumul, betul? Betul. Kerana di Malaysia ada pelbagai parti yang tidak mengetepikan Islam, tetapi secara syumulnya yang diperjuangkan oleh PAS. Kerana PAS, rakan-rakan ingin tahu, kita menggunakan konsep pertama, manhaj kita adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Apa-apa yang berlandaskan dengan Quran dan Sunnah dan tidak berlanggar, itulah keputusan yang kita buat. Jadi, kalaulah keputusan yang dibuat itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan keputusan daripada pucuk pimpinan PAS. Betul Ustaz Silmi? Betul. Ustaz Silmi sebagai akhirnya, dan ada lagi silakan Ustaz Silmi. Pada hari ini kita bukan nak bicara pasal politik. Tetapi untuk kita mendapatkan kuasa, tidak untuk kita ni berpolitik. Politik ini ada setengah orang kata ada orang mengatakan bahawa politik ini kotor. Politik itu kotor. Tetapi pada diri anak, politik ini tidak kotor. Bahkan Nabi SAW sendiri berpolitik. Tapi menjadikan politik ini kotor adalah orang yang melaksanakan politik tersebut. Lagu tu. Dan kalau sebabnya berlaku kotornya politik itu, sebabnya orang yang belajar agama, dia orang yang tahu politik sebenar Islam itu tidak mahu terlibat. Tidak mahu terlibat dalam bidang politik. Begitulah, sebab itulah berlakunya kekotoran dalam bidang politik. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa hari ini
adalah belajar tanpa mengetepikan politik. Ya, Betul? Tanpa mengetepikan politik, kerana sekiranya mahasiswa Islam tidak mengisi politik, maka sudah tentu mahasiswa yang bukan Islam akan mengisi dan terus mengisi politik hingga politik itu menjadi politik yang kotor. Betul? Jadi kita sebagai mahasiswa mesti bertukus lumus pada hari ini belajar tanpa mengetepikan politik dan masuk terjun kepada bidang politik untuk membersihkan kembali nama politik itu sendiri. Baik. Ada lagi Ustaz Silmi nak sampaikan? Cara untuk kita mendapatkan ilmu pula. Baik. Satu cara sahaja yang nampak, sama ada kita belajar, baik, dan juga kita mengajar. Belajar atau mengajar? Kita belajar kemudian kita mengajar kepada orang lain. Baik. Maka ilmu itu akan lebih lekat lagi dalam diri kita. Baik, Ustaz Silmi. Setakat itu saja. Okey, terima kasih kepada Ustaz Silmi kerana perkongsian yang cukup menarik pada hari ini. Dan untuk yang terakhir Ustaz Silmi, apakah pesanan yang Ustaz Silmi ingin sampaikan kepada mahasiswa di luar sana, masyarakat terutamanya, tentang perbahasan tajuk hari ini, ataupun nasihat-nasihat lain yang berguna untuk mereka? Boleh mulakan dengan perkataan ambo nak pesih. Silakan Ustaz Silmi. Ambo nak pesih terutamanya kepada pelajar-pelajar yang mengambil bidang agama. Baik. Kalau kita orang yang belajar agama ini tidak mengambil tempat dalam kepimpinan untuk memimpin masyarakat dan juga negara, maka tempat itu akan diambil oleh orang yang jahil. Baik. Orang yang tidak tahu apa-apa yang berkaitan dengan agama. Maka tidak hairanlah akan berlakunya ketidakadilan kepada agama Islam pada hari yang akan datang. Baik. Itu pesanan yang Ustaz Silmi ingin sampaikan. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah selesai sudah perbincangan santai kita pada pagi ini. Kerana kita sembang santai saja Ustaz Silmi. Sebagaimana tajuk sembang santai secara syai. Terima kasih sangat-sangat kerana sudah hadir pada pagi ini, ruangkan masa dan ruangkan waktu kepada kita untuk bersembang secara santai. Jadi rakan-rakan, jangan lupa untuk subscribe channel Ambo Nak Pesih, like, share dan komen. Terus bagi pandangan sekiranya ada pandangan atau tajuk-tajuk yang ingin anda perdebatkan atau ingin anda minta kami bincangkan. Ustaz Silmi ada IG? Ada. Ada apakah nama IG Ustaz Silmi? Silmi_Kamal. Silmi_Kamal. Jangan lupa untuk follow Ustaz Silmi_Kamal di IG untuk dapatkan berita-berita dan perkongsian yang menarik daripada beliau. Baik, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.